Coach, mungkin untuk permulaan Coach boleh ceritakan sikit tak latar belakang Coach, background Coach dan Coach melatih pasukan apa? Okay. Nama saya Syaira Akila. Sekarang saya coach untuk AT Selangor wanita bawah 12. So tapi baru ni juga saya jadi assistant coach untuk KLFA perempuan untuk Liga Wanita Nasional lah. Nama saya Muhammad Zahar bin Ishaq. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. So background saya kalau dalam bola sepak ni, saya bekas pemain jugalah, cuma tak sampai level yang tinggi lah. Okey, sekarang saya bercimpung dalam bidang coach di bawah NFDP, National Development Football Program. Okey, atau bahasa Melayunya Program Pembangunan Bola Sepak Negara. Okey, saya ditugaskan untuk jaga pusat Akademi Tunas Setia Alam di bawah umur 8 tahun. Nama saya Coach Sean sekali daripada Program Pembangunan Negara di Center Akademi Tunas Petaling Perdana. Buat masa sekarang saya mengambil umur U8 di ATPP dan U9 di Akademi Tunas Setia Alam. Okay. Saya bermula menjadi jurulatih ni sejak 4 tahun lepas. So mula-mulanya kita ambil umur yang bawah-bawah, masa umur 6, so graduate U7 dan sekarang U8 dan U9. Mungkin Coach boleh ceritakan dah berapa lama Coach menjadi seorang jurulatih dan menceburi bidang jurulatih ni? Okey, untuk bidang jurulatih ni saya baru lagi sebenarnya 2 tahun. Sekarang dah genap 2 tahun. So sebab saya baru dapat lesen D last year. So saya start dengan budak-budak AT Selangor ni kan. Dari diorang lah saya belajar and develop, and then saya bawa KLFA assistant coach. Untuk akademi ni, apa boleh ceritakan tentang Akademi Tunas Setia Alam pula? Okey, kami daripada NFDP. Maksudnya Akademi Tunas ni dia 12 tahun ke bawah. Okey, maksudnya kita akan buat pembangunan untuk ni lah. Untuk masuk ke Akademi Tunas, dia ada selection sebab by daerah lah. Contoh saya AT Setia Alam, dia akan buka selection selalunya seawal tahun untuk bulan 12 start sebelum masuk sekolah. So kita akan pilih lah, kita akan buat selection, kita akan pilih mana-mana pemain yang kita nampak orang cakap yang ada berbakat atau yang boleh kita bentuk, kita akan serap masuk ke dalam Akademi Tunas. So bila siapa yang berada dalam Akademi Tunas tu, kita akan buat latihan. Kita takwin NFDP mempunyai takwin kita 3 kali training 3+1. Maksudnya 3 kali training, sekali sparring game. Maksudnya kita kena training 3 kali. Sekali tu kita kena buat sparring game lah, macam friendly match, supaya apa yang kita buat training 3 kali tu dapat implement tak dalam game tu lah. Kalau tak dapat, so kita kena buat. Macam kami daripada NFDP, untuk pembangunan ni kami ada subjektif kami. So kami main bola, kami pun diajar daripada jurulatih lah, daripada jurulatih pusat NFDP sekali. Akademi Tunas di Setia Alam ni, kami sekarang ingin membuat pembangunan untuk pelatih-pelatih kita, di mana kita akan campurkan sesi training kita berbentuk pembangunan dan juga fun game. So kita nak tarik minat mereka untuk datang, untuk mendapatkan lebih keseronokan. Di samping itu, untuk menambah ilmu-ilmu teknik, skill dan ability dia untuk menjadi lebih bagus. So Akademi Tunas umur dia umur 7 sampai 12. So selepas tu mereka ada cabangnya. Cabangnya adalah PLD, Pusat Latihan Daerah. Kalau tak dapat masuk ke PLD, yang lebih tinggi adalah SSN, adalah Sekolah Sukan Negeri, dan yang paling tertinggi adalah AMD, Akademi Moktadari di Gambang. So cabang-cabangnya agak luas. So setiap kali bila ada tournament yang besar, scouting akan datang untuk pilih mereka untuk ke seterusnya lah. Katanya diorang yang terpilih sebenarnya, bukan daripada selection. So mungkin Coach boleh ceritakan sikit mungkin macam mana nak handle budak-budak ni. Diorang mungkin dah ada basic untuk bermain bola, untuk Coach mengajar budak-budak yang bawah 12 wanita ni. Untuk kebanyakan diorang yang datang sini, majoriti sebenarnya dah pandai main, tapi ada yang tak dapat main, tak pandai basic tu. Jadi saya ajar dulu diorang basic dari segi passing, dribbling, just a simple basic. Untuk selection, apa yang saya tengok, okey, saya ada 4 perkara lah saya tengok. First, saya akan tengok diorang punya skill.
kan. Maksudnya skill cara dia orang pegang bola. Kalau orang ni dah biasa dengan bola, maksudnya daripada umur 4-5 tahun dia dah biasa dengan bola, kita akan nampak masa tu. Lepas tu lagi satu kita tengok dia punya skill kan. So kita akan buat selection, lepas tu kita akan tengok skill. Nombor 3 kita akan tengok dia orang punya attitude, mobility player. Setengah orang dia tak boleh nak dua benda ni tapi dia mobile. Kita letak kat mana pun tu pun dia akan boleh. Yang keempat yang paling penting kita tengok dia punya attitude. So daripada attitude dia sendiri kita tahu orang ni macam mana. Untuk selection ni yang paling penting kita nak tengok attitude dulu. Sebab yang teknik skill tu kita boleh berlatih dengan hari-hari kita boleh berlatih untuk dia. Tapi yang paling penting attitude mereka, bila mereka datang adakah mereka bersedia ataupun mereka ada minat untuk join. Selain daripada tu teknik ability dengan selainnya itu kita boleh membentuk untuk budak. Okey coach, kita tahu juga yang untuk sekarang ni ada bermain di liga mana-mana tak untuk pasukan wanita ni? Untuk sekarang so far this year lah, alhamdulillah lah kita tim AT Selangor menjuarai 3 game championship. Baru ni dalam KL Cup, baru ni KL Cup 2 cup. And then another one yang latest yang KB Rino tu, Shah Alamnya. Contoh lah kalau coach pergi main-main tournament atau liga masih berlangsung macam Milo Champions League ada silap saya. Okey. Contoh kalau bawah 12 5 lawan 5 atau 12 dia akan 9 lawan 9. 9 lawan 9. Contoh coach bawa satu tournament tu, satu game tu 15 orang. Macam mana approach coach yang macam yang akan dia main utama, yang akan dia main simpanan. Mungkin budak-budak tak akan faham alamak kenapa aku tak main coach, apa coach cakap dengan mereka. Daripada NLDP pun kita untuk pembangunan ni untuk budak ni kita akan tekankan juga minute hour. Kita dah akan panggil minute hour. So kalau kata kita bawa budak, contoh kita ada 15 orang budak, kita nak buat rotation, contoh kita kena bagi minute hour tu sama rata. Kita tak boleh asingkan dia ni hebat tak. Budak umur macam ni dia panggil dia colourful. Dalam training yelah 8 tahun main-main kan, tapi bila dalam game dia akan tunjukkan sesuatu yang kita tak jangka. Apa daripada kita yang ajar ni kan sebenarnya dia main-main, tapi bila dalam tu dia akan jadi macam habit. So saya akan sebelum setiap latihan tu first saya akan kaji pihak lawan punya ni. Saya macam biasa saya akan buat minute hour rotation, tapi yang first 11 tu yang masuk dulu tu saya akan make sure yang untuk orang cakap kalau boleh menang awal, orang panggil gol awal. Bila saya dapat gol awal baru saya akan buat rotation ikut masa yang tentukan. Di program pembangunan negara ni kita tidak kita ni sekarang membangun, bukan tim prestasi yang kita nak buat. So saya akan bawa contohnya 15, so kita akan bagikan mengikut minit main. Contoh kalau 20 minit, 10 minit, 10 akan main, next 10 akan main tu. So semua dapat minit main. Minit main tu penting untuk budak-budak kita ni. So lagi banyak minit main, lagi pandai mereka akan jadi. Untuk saya sebenarnya sebab perempuan kan, sebab diorang kurang minit permainan, so saya pentingkan minit permainan. So either walaupun sub tu saya tak nak diorang terus, akan ada juga yang akan dimotivate sebab tak dapat main kan, kawan panggil saya, padahal saya turun training setiap hari kan. Cara saya bagi juga every game, walaupun game tu tough ke, lawan dengan tim kuat ke, saya bagi diorang main minit permainan tu ada. Coach sendiri mengambil kursus kejuruteraan untuk jadi coach wanita dan melatih pasukan wanita. Apa pandangan orang ramai tentang kejayaan coach ataupun pemain yang budak-budak muda nak join bola sepak, especially wanita? So far sekarang sebab dulu kan tak ada kan dalam tim perempuan ni, so start pada tahun ni ada kita nampak lah Liga Wanita Nasional baru nak buat lah ni tahun ni. And then perempuan juga AT Carnival akan datang bulan 11 ni, baru first time yang the first batch lah tahun ni punya. So dalam tu pun ada banyak juga AT dari negeri lain semua terlibat juga. Sekali dengan Selangor lah. So sekarang ni cara untuk kita tarik lagi lah budak-budak perempuan, sebab sebelum ni diorang main dengan budak lelaki kan. So sekarang ni dah ada perempuan, so baru acara ramai-ramai yang datang. Kalau coach sendiri sebagai seorang coach wanita, coach lebih percaya pada talent ataupun mungkin bakat yang boleh develop? Talent sebelum jadi ataupun bakat yang boleh dibentuk untuk menjadi seorang pemain bola sepak? Saya percaya more to bakat.
yang bukan talent semua jadi Semua jadi. saya percaya dibentuk. Sebab contoh macam ada seorang player Julia, keeper yang tu Jupel tu, dia sebelum ni tak pernah main, tapi saya percaya dia boleh jadi keeper yang tu. Saya tak position keeper, so dari situ saya develop. Sekarang ni dah alhamdulillah dia macam dah okey sikit dari segi kicking apa semua. Okey, yang terakhir sekali, apa harapan coach sendiri mungkin untuk kerjaya coach juga dan untuk pasukan ni sendiri? So harapan saya tentulah tim ni akan datang, akan mewarisi untuk pelapis bola sepak Malaysia perempuan nanti. So lepas ni kan diorang dah tak ada, so diorang ni lah akan ubah cara, mungkin diorang akan ubah corak dari segi corak permainan ke apa ke. Selalu kita main 4-3-3, kita tukar formation tu, tukar ubah. Diorang dah pandai dah dari segi tu. Okey, sorry saya teringat, mungkin ini Selangor kan? Ada tak kesinambungan mungkin sekarang ni bawah 12 coach? Mungkin tak silap saya Selangor pun ada pasukan wanita utama juga. Ada tak kesinambungan, maybe diorang kalau betul-betul ada talent, ada bakat ke, mungkin boleh dibawa ke Selangor? Sebab tak silap saya siapa Mekarania umur 17 main untuk Selangor. Betul. So mungkin ada tak peluang-peluang diorang ni sebenarnya? Untuk tu diorang sebenarnya dah actually dalam 5 orang yang terpilih untuk KSSN untuk next year. So ada yang dah coach-coach yang dah tertarik lah masa ini pun semua daripada diorang nampak daripada tournament yang sedia ada. Apa target coach sendiri untuk maybe untuk kerjaya coach first dan untuk tim sendiri untuk bakat-bakat muda ni? Okey, saya yang pertama, contoh saya bawa contoh 8 tahun. Saya akan biasa daripada 8, saya akan 2 tahun tukar umur sampai mungkin ke 12, saya akan reverse balik. So kalau boleh, hasrat saya nak tengok antara player yang sekarang ni mungkin 10 tahun lagi separuhnya maksudnya daripada saya, maksudnya daripada Akademi Tunas. Pencapaian tertinggi dia orang boleh main negeri. Itu saya punya subjektif saya. Bakat-bakat yang dekat program NFDP ni kita mengharapkan dan kita berusaha sangat dari umur 7 sampai 12 ni untuk menolak mereka ke SSN ataupun ke AMD. Itulah harapan dan harapan kita untuk anak-anak yang ni. Okey, sorry saya terlupa. Mungkin apa cabaran dia melatih budak-budak bawah umur ni? Cabarannya banyak sampai puluh-puluh ni. Cabaran yang utama ni untuk menarik minat mereka. Untuk menarik minat mereka ni agak susah sikit sebab dia budak-budak kan. So kita kena ada cara dia dan lebih banyak kita nak membaca untuk tarik minat mereka untuk membuat latihan. Yang nakal-nakal tu memang biasalah dalam bawah ni program pembangunan negara yang bawah umur ni.